Okey. Untuk pelajaran kita pagi ni, bagi example 5 ya. So contoh 5 ni soalan dia kalau tengok kat sini, unknown fluid. Okey, bendalir yang kita tak tahu. Okey, mempunyai isi padu dalam mempunyai berada dalam bekas. Okey, so berada dalam bekas. Saiz dia ini, saiz dia. So yang ini menunjukkan isi padu lah. Okey, panjang, darab lebar, darab tinggi 150 mm, darab 120 mm, darab 60 mm, dan kesemua-semua ketiga-tiga ni adalah menunjukkan unit mm. Jadi apabila unit mm, kita kena tukar dia kepada unit meter. Okey, so 150 bagi 1000 lah. Okey, 120 bagi 1000, 60 mm, milimeter tu kita tukarkan kepada meter, kita bahagikan dengan 1000. Okey, mempunyai gravity spesifik. Okey, macam mana saya tahu gravity spesifik? So GS ni, G ni menunjukkan gravity, S kecil kat bawah ni spesifik ataupun ketepatan bandingan 0.95. Okey, example 5 ni dia bagi dua maklumat. Dah lah dua maklumat. Maklumat yang pertama ni dia bagi bentuk macam ni pula. So nak tak nak kita kena kira sendirilah. Okey. So dua maklumat, tapi dalam soalan dia minta 5. So kalau minta 5 tu maksud dia yang pertama dia minta kita cari isi padu. Okey, dia minta kita cari isi padu. Okey, untuk isi padu ya. Kalau tengok kat sini, unit yang dia bagi ialah mm. Macam saya sebut tadi, ini adalah panjang, ini adalah lebar, ini adalah tinggi. Tapi mungkin ada soalan yang berbunyi macam ni. Okay, inside a container of jejari permukaan dia adalah 0.75 meter. Maksudnya kalau dia bagi jejari dan tinggi 60 mm ataupun 0.06 meter, maksudnya ia berbentuk silinder. Okey, kalau macam ni kita nampaklah dia berbentuk kotak. Okey, berbentuk kotak. Okey, untuk volume isi padu. Isi padu sama dengan ketinggian darab lebar darab panjang. XYZ lah, paksi X, paksi Y, paksi Z. Okey, so untuk ketinggian ini dia. Macam mana saya dapat ni 0.15 ni? Sebab 150 mm. Milimeter kita tukarkan kepada unit meter. Cara dia kita bahagikan dengan 1000. Okey, yang ni common sense lah. Okey, secara logiknya kalau tengok macam ni, kita terus tulis unit meter. Okey, tulis siap-siap. Tak perlu nak tunjuk cara kerja. Okey, 150 mm bahagikan dengan 1000. Boleh, bukan tak boleh. Cuma yang itu tak ada markah lah. Okey, sebab itu sebenarnya pengetahuan dan juga kemahiran yang awak mesti ada sebelum masuk kepada paper ni. Okey, kemudian yang kedua 0.12 meter darab 0.06 meter. Okey, so bila awak dah tulis yang macam ni, so awak boleh tekan calculator, maka awak akan dapat 0.00108 meter cube. Okey, unit kena tulis. Okey, yang ni senang lah untuk volume. Bagi soalan yang kedua ataupun density. Untuk density, macam mana kita nak kira? Okey, dalam soalan dia bagi maklumat GS, ketepatan bandingan ataupun gravity spesifik 0.95. Okey, jadi daripada rumus untuk ketepatan bandingan sama dengan ketepatan bendalir dibahagikan dengan ketepatan air. Okey, macam mana kita nak kira ketepatan bendalir? Ketepatan bendalir ni kita jadikan dia sebagai tajuk. Water density daripada duduk bawah pergi sebelah kiri ni, dia akan naik
duduk sebelah. Okey, iaitu GS darabkan dengan water density. Okey, ataupun relative density yang ini, bila water density naik ke atas, dia jadi darab lah. Okey, iaitu relative density darab water density. So 0.95 darab 1000. Okey. So bila 1000 ni, mana datang 1000? So 1000 ni pun sama, iaitu nilai ketepatan air yang kamu mesti tahu. Okey, kamu mesti tahu nilai dia 1000. Okey, kalau soalan bagi nilai yang lain, pakai yang nilai yang soalan tu bagi. Contoh dia mungkin 990, mungkin 992, mungkin 994, 996, 998 ataupun 1000. Okey, so untuk soalan ni dia tak bagi berapa ketepatan air. Jadi kita akan assume, kita akan anggapkan ketepatan air secara universalnya ialah 1000. Okey, jadi kita dapatlah 0.95 darab 1000, maka jawapan dia 950. Okey, yang ni senang lah. Okey, bagi saya senang. Tapi walaupun senang, macam soalan 1, 2 ni, nak tak nak mesti ditanya, sebabnya yang ini adalah permulaan untuk kefahaman yang lebih lanjut. Okey, 1, 2, 3, 4 untuk example 1, 2, 3, 4 tu, okey, awak dah faham. Lepas tu awak dah buat latihan untuk soalan 1 sampailah soalan 6. Soalan 2 tu sebenarnya contoh. Mungkin ada yang tak perasan. Tak apa, boleh tulis balik lah sebagai latihan. Okey, siapa masuk tadi? Alright, ingat ya, kenapa nak tanya balik benda ni? Sebabnya ini adalah sebagai pemahaman untuk permulaan yang lebih mencabar nantilah. Sebab nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni, jangan risau, awak selesaikan dulu bahagian atas. Bila flow untuk pemahaman ni dah cantik, maka awak dapat faham untuk penulisan step pengiraan yang selanjutnya. Okey, soalan 3, soalan 3 dia minta GSIM. GSIM. Macam mana pula dengan GSIM ni? So daripada GSIM ni, kalau awak tengok balik, sebab latihan Kediri ni awak boleh buat dan lihat daripada jadual rumus tu. Okey, sebab tu jadual rumus tu awak kena salin dengan tangan supaya lebih ingat. Okey, jadi bila awak salin, mungkin awak boleh tampal kat mana-mana, tepi dinding ke, depan pintu almari baju ke. Okey, sebab benda tu bila awak selalu tengok, bolehlah selalu ingat. Okey, insyaAllah boleh ingat. Okey, untuk GSIM. So GSIM ni mana kita nak gagal? So daripada rumus yang dalam jadual tu, kita ambil density sebagai mass over volume. Okey, mass over volume. Dan kita dapatkan GSIM. So ni rumus dia lah. So kita nak dapatkan GSIM, kita ambil volume kat bawah ni, naik duduk sebelah kiri, jadi darab. Okey, so saya terbalikkan, yang mass duduk sebelah kanan, density darab volume sebelah kiri. So bila tulis macam tu tak cantik lah, sebab tajuk duduk sebelah kanan. So tajuk kena duduk sebelah kiri lah. Okey, so density yang kita dapat daripada soalan 2 tadi, yang atas ni, yang ini kita letak balik dalam ni. Kemudian untuk volume daripada soalan 1. Okey, untuk volume daripada soalan 1 kita ambil, kita letak kat sini. Tak perlu kira lah. Okey, untuk volume kita letak balik rumus lebar darab tinggi. Okey, darab panjang tak perlulah. Sebabnya untuk volume ni kita dah kira dalam soalan 1. Okey, so 950 darab 0.00108, awak tekan kalkulator, maka awak dapat 1.026 kilogram. Okey,
So untuk density kilogram per meter cube darabkan dengan isi padu meter cube. Yang ini duduk belah atas, yang ini duduk belah bawah. Atas dengan bawah boleh potong, tinggallah kilogram. Okay. Alright. So untuk mass ni dia dah masuk sikit lah. Dia punya level untuk mencari maklumat tu kena kira dulu bahagian atas ni 1, 2, okay, barulah dapat 3. Kalaulah nombor 1 ni tersilap, Allah, 0.12, tiba-tiba kat kalkulator tu awak tertekan nombor 5, 0.15, sudah, salah lah kat sini. Tapi bila masuk kat sini, step ni masih lagi betul. Okay. Tapi nilai yang kamu ambil tu kadang-kadang bila dah salah, so jawapan akhir ni salah lah. Okay, jawapan akhir salah. Okay, kena hati-hati nombor 1 dan nombor 2. Kalau boleh biarlah betul. Okay, betul. Betul ni maksud dia nilai yang awak dapat kira dengan tekan kalkulator tu boleh digunakan untuk mencari maklumat yang seterusnya. Penting lah. Okay, penting untuk nombor 1, nombor 2, nombor 3. Semua penting kena betul. Tapi kalau boleh biarlah jawapan yang awak dapat daripada nombor 1, nombor 2 tu tidak ada apa orang kata kesilapan semasa menekan kalkulator. Okey. Satu hal jugalah, betul ke dapat ni nilai 0.008 108 ni. Kadang-kadang awak boleh cross check dengan kawan-kawan. Okey. Semak semula dengan kawan-kawan. Aku dapat nilai ni, kau dapat nilai berapa? Boleh, bukan tak boleh. Okey. Kuis tu saya bagi banyak. Patutnya soalan dia 1, 2, 3, sikit-sikit je lah. Tapi saya bagi sampai 6 tu supaya awak boleh buat semakan di antara kawan-kawan. Aku dapat macam ni, aku dapat macam ni. So sebelum awak hantar dia sebagai kuis, boleh tulis cantik-cantik dan tulis dengan jawapan dan juga step pengiraan yang betul. Okey, yang seterusnya dia minta kita cari berat. Berat. Berat ni daripada rumus mass darab graviti. Mass kita dah kira nombor 3 tadi. Graviti nilai yang kamu kena tahulah, iaitu 9.81 meter per saat kuasa 2. Minum air dulu sekejap. Okey, so bila awak tekan kalkulator, awak dapat 10.06506 Newton. Tapi dalam soalan kilogram meter per saat kuasa 2 pun boleh awak tulis macam ni. Okey, katakan saya nak buat macam ni lah. Okey, kopi, katakan saya nak buat macam tu. Saya nak buat unit yang betul. Okey, sebagai contoh, ni jawapan dia. Okey, tapi boleh juga awak tulis dia sebagai kopi, macam ni pun boleh. Okey, alright. Okey, 10.06506 kilogram per saat kuasa 2. Patut dapat ni. Dah dapat dah. Okey, per saat kuasa 2. Ataupun kalau nak lebih cantik, awak boleh tuliskan dia sebagai unit Newton. Okey, boleh ke tulis? Boleh, sebab dalam rumus dalam muka surat berapa ni? Muka surat pula. Dalam fluid properties ni, saya tak tulis. Okey, dalam contoh. Okey, dalam contoh 1. Okey, kilogram meter per saat kuasa 2 ataupun
49.05 Newton. Okey, dua-dua boleh tulis. Okey, dan yang terakhir iaitu specific weight. Okey. Specific weight daripada rumus dalam jadual tu weight over volume. Berat dibahagikan dengan isi padu. Okey, bila berat ni kita dapat daripada soalan 4. Ingat dia bertali, berturutan. Okey, daripada soalan 1, soalan 2, guna dalam soalan 3, dapat soalan 3, dapat jawab soalan 3, masuk pula dalam soalan 4. Soalan 4 bila masuk dalam rumus untuk yang ini, maka jawapan yang dalam soalan 4 digunakan untuk soalan 5. Okey, weight over volume, weight 10.06506 Newton. Okey, kalau awak tulis kilogram meter per saat prosedur pun betul. Okey, tapi sebab kat sini saya suka tulis yang senang kita nak nampak. Sebab ingat, berat Newton. Kalau berat mesti Newton. Sebab berat ni daya. Okey. Dan isi padu daripada soalan 1 tadi. Guna balik isi padu ni. 0.00108 meter cube. Meter cube. Jadi awak tekan kalkulator, awak dapat 9319.5 per Newton per meter cube. Okey, itu berat spesifik. Okey, boleh ambil masa lah untuk kamu salin. Okey, nota memang saya tak bagi. Sebabnya nota kalau boleh biarlah awak salin daripada awak baca. Kalau awak salin, boleh ingat lah. Okey, bila awak salin, awak boleh ingat awak pernah tulis dan pernah tekan kalkulator. Kalau bagi nota, awak baca je. Baca tu satu lah. Kalau awak baca, okey. Tapi sekarang nota ni, kalau dalam PDF, awak bukan baca, awak tengok. Bila tengok, yang dalam sel-sel saraf dalam otak tu dia kurang bergerak. Okey, boleh salin. Okey, contoh 5 ni satu page. Tapi kalau dapat tulis step dengan baik, sebenarnya awak boleh menjimatkan penggunaan ruang dalam kertas lah. Okey, bukan nak suruh berjimat-jimat, tapi nak suruh nampak jalan kerja yang awak buat tu biar dia nampak teratur dan tersusun. Ada masanya kadang-kadang macam nombor 3 ni saya buat tak ada soal macam ni. Sebabnya ada pelajar-pelajar dia tak terfikir pun nak dapatkan rumus daripada jadual rumus tu. So saya buat tanda soal lah. Macam mana nak buat, macam mana nak settle. Okey, habislah pelajaran untuk 1.3. Okey, untuk contoh-contoh pengiraan semua saya dah tunjukkan. Ada 5 sahaja contoh. Tak perlu banyak lah. Okey, tak perlu banyak. Dan apabila awak faham cara kerja yang macam ni, untuk soalan yang seperti saya stop yang ni. Saya nak tunjukkan self exercise ya. Okey, self exercise. Sorok sikit. Sorok lagi. Okey, soalan 7. Soalan 7, soalan 8, soalan 9. Nampak macam ayat dia tu dah banyak dah start ayat banyak. Tapi tak apa, jangan risau. Sebab bila awak dapat tentukan, identify maklumat yang dia bagi, itu sudah cukup. Okey, sebagai contoh soalan pertama, a fluid has 4 megagram. Mungkin ada yang tak biasa dengan istilah mega.
Okey, megagram. Biasa kita sebut kilogram. Tiba-tiba datang mega. So kalau kilo tu 10 kuasa 3 gram. Kalau mega ni 10 kuasa 6 gram. So megagram awak kena tukar kepada kilogram. Jadi kalau mega tu kalau nak tukar kepada kilogram, mesti darabkan dengan 10 kuasa 6 gram. Tapi 10 kuasa 6 tu kita boleh pecahkan kepada dua bahagian sebab nak jadikan gram sebagai kilogram. Maksudnya 10 kuasa 3 darab 10 kuasa 3. So 10 kuasa 3 tu jadi K. Saya tak ada nak tulis kat atas drawing tablet ni. Tapi kalau dekat office mungkin boleh tulis atas whiteboard lah. Okey, jadi jawapan lah. 4 megagram ni awak boleh tulis sebagai 4 darab 10 kuasa 3 kilogram. Okey, ada maklumat pertama. Maklumat yang kedua, 3,200 liter. Ingat, 1 meter cube sama dengan 1,000 liter. Okey, kalau buat persamaan, 1 meter cube sama dengan 1,000 liter. Habis X meter cube sama dengan 3,200 liter. Okey, awak cari nilai X tu lah. So nilai X tu ialah nilai yang ini. So kalau yang macam ni, kalau saya congak boleh. Kamu pun mungkin di antara kamu yang nampak dia punya pattern ni, awak kena, bila awak jumpa liter, awak terus bahagi dengan 1,000. Okey, 3,200 liter maksud dia berapa dalam unit meter cube. Liter ni awak bahagikan dengan 1,000. So 3,200 liter bahagi 1,000, maka awak akan dapat 3.2 meter cube. Okey, maklumat yang macam ni bila dia bagi, awak terus tukar kepada unit SI. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8, kilonewton. Kilonewton ni dah betul dah. Okey, iaitu 10 kuasa 3 newton. Tapi dalam unit SI, kita nak newton tu biar dia newton sahaja. Jangan ada kilo, jangan ada mega. Okey. Jadi kat sini awak terus tukar 30 darab 10 kuasa 3 newton. Okey. Dan volume, kebetulan pula volume ni dia bagi dalam unit meter cube. Tak perlu tukar apa-apa pun. Okey, ini jawapan dia. Batuk dah pula. Okey, nombor 9. Nombor 9, silinder. Okey, bila dia bagi silinder, maksud dia ada luas permukaan dalam bentuk bulat dan ada ketinggian. So silinder ada diameter dia 50 cm. cm ni kita kena tukar kepada meter. Bagi 100 lah. Okey, 50 bagi 100 sama dengan 0.5 meter. Okey, bila tulis maklumat, terus tukar unit yang dia bagi ni kepada unit SI. Okey, dan ketinggian dia 150 cm. 150 cm bagi 100, kita dapat 1.5 meter. Okey, maklumat yang kedua ialah ketinggian 1.5 meter. Ini kita dapatkan isi padu bagi silinder. Okey, bila kita dapat kirakan isi padu bagi silinder dengan menggunakan rumus pi d kuasa 2/4. Macam mana nak dapat rumus tu? Rumus tu awak mesti ingat lah. Batuk. Sekejap lah. Saya nak pergi toilet sekejap. 2 minit. Kita rehat dulu 2 minit. Boleh tuan, boleh. Okay.
Okey, sambung balik. Okey, maklumat yang saya sambung maklumat yang dibagi dua maklumat ni iaitu diameter 50 cm. Kita tukarkan dia kepada luas ataupun terus darab pi d kuasa 2/4. D yang awak nak kira tu nanti awak menggunakan D dalam unit meter. Jangan gunakan D dalam unit cm. Okey, terus tukar kepada unit meter. Okey, pi d kuasa 2/4 darabkan dengan H ketinggian 1.5 meter. Untuk rumus tu kalau boleh nak kirakan isi padu secara logiknya lah bila dia bagi silinder. Silinder ni dalam bentuk tube lah. Okey, tube iaitu bulat dan memanjang. Okey, pi d kuasa 2/4 tu saya tak perlu tulis lah. Saya ingat semua orang kenal dengan rumus tu. Okey, macam rumus untuk isi padu kotak, lebar, darab tinggi, darab panjang, itu pun sama jugalah. Soalan tak ada tanya yang pelik-pelik. Isi padu untuk piramid, jenuh. Okey, tak ada. Okey, tapi kalau dalam hidrodinamik mungkin ada. Tapi yang tu cerita kemudian lah. Okey, alright. So yang kedua dia bagi unit berat. Berat dia 3000 Newton. Newton ni unit SI ke? Tak, Newton ni unit terbitan daripada jisim darab graviti. Okey, jisim darab graviti, kilogram darab meter per saat kuasa 2 sama dengan Newton. So yang ni tak perlu tukar apa-apa. Bila pengiraan dalam soalan terus guna yang ini 3000 Newton. Tapi untuk cm kena tukar meter. Yang ni pun sama, cm kena terus tukar meter. Okey, awak kirakanlah yang ni. Silinder volume, liquid density dan juga liquid relative density. So jawapan dia ada kat sini. Okey, seterusnya samalah 10, 11, 12. 12 ni mungkin lain sikit. Dah start balik lah. 12 ni nanti dulu. 12 ni bila awak buat pengiraan, bila awak selesai semua untuk nombor 7, nombor 8, 9, 10, 11, 12. Sebab 12, 13, 14 ni dia dah menggunakan jadual yang ada dalam muka surat 2 tu, nombor 8, nombor 7 dan nombor 8. Soalan ni sebenarnya senang je. Okey, kinematic viscosity, dan juga kinematic viscosity dan juga dynamic viscosity. Okey, so soalan 12 ni dia ambil contoh daripada soalan 11. Okey, kalau boleh soalan 11 tu kamu dapat kirakan dengan betul lah. Okey, maklumat-maklumat yang diperlukan untuk menjawab soalan 12 ada di dalam soalan 11. Okey, saya ingat saya boleh stop sampai untuk example topik 1 ni. Sebabnya kalau saya terang banyak pun nak tak nak awak kena tulis dan kirakan dengan langkah pengiraan yang betul lah. Okey, awak boleh tulis dengan baik. Okey, kita teruskan dengan pelajaran kita pada pagi ini dengan sambung balik daripada
hide. Stop presenting untuk window bagi topik 1. Okey, topik 1. Okey, untuk yang ini saya akan sambung dengan subtopik yang terakhir. Dah nak habis dah. Oh, 1.5 1.4 sebenarnya. Okey, sebab nota lama saya malah nak ubah lah. Okey, untuk float categories, jenis-jenis bendalil. Okey. Bendalil boleh dibahagikan ataupun diklasifikasikan kepada 4 jenis. Okey, 4 jenis ataupun bergantung kepada kelikatan dia. Sebab tu yang kelikatan ni kita kena belajar jugalah. Okey. Tapi tak apa. Kita tengok satu-satu dulu. Okey, ideal float. Ideal float ni maksud dia bendalil unggul. Okey. Kalau awak salin nota, ideal float ni maksudnya bendalil unggul. Unggul ni bendalil yang sempurna. Bendalil yang tidak ada cacat cela. Okey, unggul. Apa lagi bahasa Melayu dia? Bukan universal ya. Bukan Tunggal. Bukan tunggal, bukan universal, bukan dia bendalil yang sempurna, cukup sifat. Bendalil ideal float ni dia sebenarnya tak ada. Sepengetahuan saya dia tidak ada. Tetapi kenapa kita adakan konsep ni? Sebabnya kita nak memudahkan pengiraan. Okey, nak memudahkan pengiraan. Okey, ideal float ialah bendalil yang tidak mempunyai kelikatan. Tak logik. Sedangkan udara pun ada kelikatan, ini kan pula bendalil. Tetapi dalam ayat ni, bendalil yang tidak mempunyai kelikatan. Ya, saya bagi tahu tadi, bendalil ni bendalil yang unggul, bendalil yang sempurna, dan ianya adalah bendalil yang wujud secara maya, secara teori. Dalam keadaan sebenar, sepanjang saya belajar ni, tak ada lah. Okey, tak ada. Bendalil universal lain. Okey, bendalil universal tu bendalil yang umum, bendalil yang boleh kita dapat di mana-mana, dan nilai dia cuma mungkin berubah sedikit sahaja. Okey, itu bendalil universal. Okey, macam air. Air tu bendalil universal. Tapi kalau bendalil unggul, dia tidak wujud. Tetapi kita wujudkan dia, tujuan dia adalah untuk memudahkan pengiraan. Okey, sebab ingat, kelikatan ni adalah rintangan di dalam molekul-molekul bendalil. Jadi oleh itu ia tidak mempunyai rintangan di antara partikel-partikel bendalil. Kena tahu ideal float ni ialah bendalil unggul. UNG GUL, gul, unggul, bendalil yang sempurna. Okay, in actual situation, ideal float does not exist. Macam saya bagi tahu tadi lah, dia tidak wujud. Okay, kalau kat planet Jupiter ke, kat planet Mars ada ke benda ni, saya tak tahulah. Tapi kat bumi ni memang tidak wujud lah. Okay, sebabnya setiap bendalil mesti mempunyai rintangan di antara partikel bendalil tu. Kalau air, rintangan sesama molekul air. Rintangan minyak masak sesama molekul minyak masak. Rintangan minyak enjin, minyak 40 tu, rintangan sesama minyak 40, minyak enjin. Okay, alright. Some float has properties close to ideal float. Okay, ada bendalil yang mempunyai sifat-sifat yang hampir. Close tu maksudnya hampir. Dia hampir dengan ideal float, iaitu air. Okay, air ni dia bendalil universal. Okay, universal ni kat bumi je lah.
Okey, kat planet kat luar angkasa sana tu saya kurang pasti lah. Okey, alright. Ideal fluid boleh kita gunakan konsep ideal fluid ni sebagai anggapan bahawa bila tidak ada kelikatan bendalur, kita boleh memudahkan untuk pengiraan bagi masalah-masalah yang melibatkan aliran. Okey, aliran bendalur. Sebab aliran bendalur ni, kalau bendalur tu dia mengalir dalam paip di atas permukaan, geseran di antara partikel bendalur dan partikel bekas akan berlaku. Okey. Alright, yang tu lebih kepada bab berapa lah, saya pun lupa, bab 5 6 kot. Okey, real fluid. Real fluid. A real fluid is a fluid having a viscosity. Bendalur sebenar. Tadi bendalur unggul. Sekarang ni bendalur sebenar. Bendalur sebenar, semua bendalur mempunyai kelikatan. Semua bendalur adalah bendalur sebenar. Ataupun kalau buku lama dia menggunakan perkataan benar. Bendalur benar. Buku lama lah. Saya tak ingat buku apa yang saya baca. Tapi awak boleh tulis sebagai bendalur sebenar. Yang ketiga, saya nak soalkan sikit. Okay. Yang ketiga, bendalur Newtonian. Okey, konsep Newtonian ni kita ambil daripada hukum Newton. Okey. Okey, Newtonian fluid ada perkataan lain ke? Saya kurang pastilah. Tapi memang kebanyakan buku akan menggunakan bendalur Newtonian ataupun perkataan ini. Okey. Yalah, memang tidak ada. Okey, dalam kebanyakan buku yang saya baca dia tak ada tulis perkataan lain. Mesti bendalur Newtonian. Okey, bendalur Newtonian mempunyai ciri-ciri yang mengikut ataupun yang benar dengan hukum Newton. Okey, Newtonian fluid mempunyai perkadaran langsung di antara daya receh dan juga kadar receh. Daya receh ni apa? Daya geseran di antara molekul bendalur, sesama molekul bendalur, sesama partikel bendalur. Okey. Kadar receh ni apa? So bila ada receh, geseran di antara bendalur, dia ada kadar dia. Perlahan atau lambat. Rate ni maksudnya kadar. Bila kadar, dia berhubung dengan masa. Okey, dia akan berhubung dengan masa. Okey, kenapa? Sebab semakin tinggi kelikatan, semakin tinggi masa kita perlukan untuk kita dapatkan daya recehan yang sama. Okey, itu tak apalah. Tapi apa yang dimaksudkan dengan Newtonian fluid ialah semua bendalur mempunyai kelikatan, dan kelikatan tersebut bermakna ada daya receh ataupun tekanan receh, dan juga ada kadar receh. RICIH. Mungkin kamu dah jumpa dah perkataan receh ni. Mereceh. Receh. Okey, kebanyakan bendalur-bendalur yang biasa kita jumpa ialah air, udara. Air ni udara lah. Okey, air ni udara. Lepas tu oil, dan semua-semuanya yang awak baca kat sini, kerosin, benzin, glycerin, semuanya diklasifikasikan sebagai bendalur Newtonian. Apakah yang dimaksudkan dengan bendalur Newtonian? Bendalur yang mempunyai hubungan secara langsung, a linear relationship between shear stress and shear rate.
Itu dia. Okey. Seterusnya untuk yang keempat. Yang ni last lah ni. Okey, yang last, non-Newtonian fluid. Okey. Non-Newtonian fluid ni bendalir bukan Newton. Bendalir ni dia tidak bersifat seperti bendalir Newtonian fluid. Okey, dia tidak ikut Newton law. Okey. Newton law dia bagi tahu kalau dalam persamaan berdalil, inilah dia. Tapi dia tak ikut. Kenapa? Sebab disebabkan oleh jirim yang berada dalam partikel fluid tu. Okay. The relation between the shear stress and the shear rate is different. Okay. And can be even time dependent. Dia bergantung kepada masa. Therefore, oleh itu, a constant coefficient of viscosity, maksudnya nilai viscosity tu kita tidak boleh tentukan dia. Okey, contoh dia saya nak ambil balik dalam jadual ini. Okey, jadual ni. Kalau tengok nombor 7, nombor 8 ni, saya fokus kepada nombor 7, nombor 8 lah. Okey, kalau Newtonian fluid yang nombor 3 tadi tu, jenis-jenis bendalir, kategori bendalir yang ketiga, kita ada dynamic viscosity. Okey, kita ada dynamic viscosity. Okey, untuk dynamic viscosity, kalau kita tengok kat sini, a measure of the fluid internal resistance ataupun a measure of fluid friction. Okey, dan juga dia punya untuk rumus ya, shear stress over shear strain rate. Yang ini rumus dia, unit dia Newton second per meter square. Okey, yang ini dia melibatkan daya. Okey, yang ini dia melibatkan daya. Yang ini dia tidak melibatkan daya. Kenapa? Sebab kinematic viscosity ni, kalau tengok pada rumus, dia tidak ada daya. Tapi dalam masa yang sama dia ada saat. Yang ini pun sama. Dynamic viscosity dia ada saat, ataupun kat bawah ni pun sama jugalah, dia ada saat. Tapi yang ni dia ada Newton. Okey, Newton second per meter square. Yang kinematic viscosity dia tidak ada Newton. So saya patah balik pada nombor 4 tadi, iaitu non-Newtonian fluid. Dia tidak boleh ditentukan nilai viscosity dia. Okey, pada masa yang 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jam pertama viscosity dia macam ni. Jam yang kedua viscosity dia berubah-ubah. Jam yang ketiga viscosity dia berubah-ubah. Dia berubah mengikut masa. Okay, alright. So ni gambar rajah yang menunjukkan jenis-jenis bendalir lah. Yang kita belajar yang ini, Newtonian fluid. Okay, Newtonian fluid. Yang kita tak belajar ialah Bingham plastik, pseudoplastik dan juga dilatant. Okay, kalau awak tengok pada Newtonian fluid, dia berkadar linear ataupun berkadar langsung. Dia garis lurus. Okay, dia garis lurus. Okay, perbezaan di antara Newtonian fluid dan non-Newtonian fluid are shown in figure above. Dilatan, pseudoplastik dan juga Bingham plastik adalah non-Newtonian fluid. Okey. Sebab apa? Sebab dia bukan hubungan secara langsung. Okey, dia bukan hubungan secara langsung. So secara langsung ni maksudnya berkadar terus daripada asalan kat sini. Kalau Bingham plastik ni belum apa-apa dah ada dah dia punya stress dia. Belum ada bergerak apa-apa lagi, tapi dia dah ada dia punya shear stress dia berapa. Adalah the value dia kat sini. Okay, because the Newtonian fluid have a linear relationship between shear stress and shear rate. Rate of shear ni maksudnya shear rate lah. The slope is constant and therefore the viscosity is constant. Okay, Newtonian fluid, bendalir Newtonian adalah
Bendalir yang mempunyai kepekatan yang malar, yang tetap, yang constant. Okey. Bendalir bukan Newtonian adalah bendalir yang mempunyai kelikatan yang berubah-ubah. Okey. Right, untuk plastik, okey. Plastik ini dia punya graf dia. Start daripada bawah ni ada sampai naik ke atas. Okey, plastik shear stress must reach a certain minimum before flow commence. Kenapa? Mungkin dia dikenakan haba baru dia mengalir. Macam tu. Okey. Bila kita kenakan haba ataupun tekanan, baru dia akan mengalir. Alright. Bingham plastik. Bingham plastik ni maksud dia plastik Bingham lah. Kenapa Bingham? Kita ikut je nama Bingham ni. Okey, dia bersifat plastik yang cair tu tadi, tapi dia boleh bergerak kalau kita tekan sikit. Okey, kalau kita biarkan dia dalam bekas, tapi kalau kita terbalikkan bekas tu, dia mungkin bergerak secara perlahan. Okey, with the plastic above, a minimum shear stress must be achieved. Sebagai contoh, sewage slush, endap cemar kumbahan. Ini contoh yang paling mudah lah. Ada contoh lain seperti pasta. Okey, pasta tu contoh Bingham plastik lah. Kalau kita kacau dia, yes, kita boleh kacau dia. Contoh dia macam ubat gigi, cheese yang cair, mayonis. Okey, kalau kita letak dia atas permukaan, kita sengitkan permukaan tersebut, dia belum tentu bergerak lagi. Tapi kalau kita sengitkan lagi, bagi daya yang lebih, maksudnya kita dedahkan dia kepada tarikan graviti yang sempurna, yang hampir tegak, baru dia akan bergerak. Okey, yang itu dia berubah mengikut masa. Itu sebagai contoh lah untuk Bingham plastik ni. Ada juga contoh-contoh lain. Okey, mungkin awak pernah jumpa dalam YouTube ke, dalam TikTok ke, plastik dia bersifat seperti tanah liat. Tetapi bila kita tumbuk dia, kita kenakan daya yang kuat, dia bersifat seperti pepejal. Tapi kalau kita belai-belai dia, kita ramas dia perlahan, dia bersifat seperti thermal paste ataupun ubat gigi ataupun bentuk mayonis. Kita boleh kacau dia dengan tangan, macam tanah liat lah, ataupun macam kita adun tepung untuk buat roti. Dia lembut. Tapi kalau kita tumbuk, kita jatuhkan dia, dia bersifat keras. Okey? Ada benda tu awak tengoklah dalam video mana-mana tempat, dalam handphone, TikTok ke apa ke, Facebook ke, ada. Okey, sudur plastik. Sudur plastik ni dia tidak ada shear stress, tapi dia ada viscosity. Okey? Tapi viscosity dia, kelikatan dia akan berkurangan, berkadar langsung dengan daya receh. Seperti pepejal koloid. Pepejal koloid ni maksudnya pepejal yang mempunyai kekeruhan yang sangat tinggi. Okey? Pepejal pula bendalir yang mempunyai kekeruhan yang sangat tinggi, iaitu seperti clay. Clay ni, dalam clay tu ada unsur-unsur tanah dan juga air. Okey, dan dia boleh berubah bentuk. Milk. Okey, milk dan juga simen. Simen ni dia bentuk powder, tapi kalau kita bancuh dia, dia berbentuk pasta. Okey. Dilatant substance. Sebatian dilatan. Okey. Kelikatan dia berkadar terus dengan daya receh. Okey, kelikatan dia berkadar terus dengan daya receh. Okey, semakin kita kacau dia, semakin kita usik dia, semakin kita kenakan daya kepada bendalir tersebut, kelikatan dia akan bertambah. Iaitu contoh dia macam quicksand lah. Okey. Kalau tengok movie lama-lama, ada orang jatuh dalam pasir jelus ataupun quicksand. Selagi dia meronta-ronta, lagi susah dia nak
keluar daripada pasir jelus. Jadi apa yang boleh dia buat ialah dia mesti bergerak perlahan-lahan. Barulah pasir tersebut mempunyai kelikatan yang rendah. Jadi bila rendah dia boleh bergerak. Kalau kelikatan dia tinggi, semakin dia meronta-ronta, maksudnya semakin banyak daya yang dikenakan, semakin tinggi kelikatan pasir jelus. Jadi susah untuk dia keluar daripada lubang jelus tu. Pasir jelus lah. Okey, penerangan saya penerangan yang simple, yang mudah, yang senang awak nak faham. Ayat buku yang ini, yang awak baca ni, ayat dengar dan ayat cakap awak tengok daripada kuliah. Okey, habis pelajaran kita pada sesi bab 1 ni. Okey, jangan ada soalan. Telan je. Lepas tu nanti untuk latihan tu saya dah buka quiz pula dah buka Google Form. Saya bagi tempoh dalam sampai pukul 10 lah. Pukul 10 barulah saya akan tutup. Okey. Okey, sebelum saya nak bersurai, nanti saya nak pesan lah. Kemungkinan ada yang WhatsApp saya secara personal, dia tak WhatsApp dalam grup, tak apa. Kemungkinan bukan saya tak baca, tapi grup WhatsApp ni banyak sangat. Jadi saya tak baca sebab saya belum save nama lagi lah. Okey, kemungkinan besar saya akan tak baca. Tapi kalau boring-boring malam-malam ataupun saya tak ada apa nak buat, saya baca WhatsApp, lepas tu baru saya akan balas lah. Okey. Alright, sampai di sini dulu kelas saya pada pagi ni. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kerana datang. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh bersurai. Terima kasih Terima kasih Tuan. Tuan. Sama-sama. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Terima kasih Cik. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Bye. Cik. Bye. Assalamualaikum. Salam.